Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya, wa anhu, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina an-nafkhatain arba'un. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman? Qala abait. Qalu arba'una sana? Qala abaitu. Qalu arba'una shahran? Qala abaitu. Thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma' fayanbutuna kama yanbutul baql. Qala walaysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'adbudz dzam wa minhu yurakkibul khalq yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau dia kata sami'tu khalili ataupun sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah kata, maka dia dengar. Kalau dia kata an, boleh jadi dia tak dengar. Dia dengar daripada orang lain. Orang lain tu di kalangan sahabat Nabi SAW. Sebab Abu Hurairah dia masuk Islam lewat, dan dia sempat bersama dengan Nabi sekitar kurang daripada 3 tahun, lebih kurang 3 tahun. Jadi dalam tempoh tu dia ambil hadis daripada Nabi SAW, dan tak banyak hadis yang dia dapat secara directly daripada Nabi, terus langsung daripada Nabi, tak banyak. Kebanyakannya ataupun sebahagian daripadanya dia dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Dia tanya dan mereka beritahu. Hal yang sama saya pernah sebut dahulu berlaku kepada Ibnu Abbas. Kerana Ibnu Abbas juga, Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah wafat dalam keadaan dia masih kecil. Di dalam disiplin ilmu hadis, ilmu pengambilan hadis, seseorang mesti mengambil terus daripada rawi. Dia panggil ittisalus sanad, maksudnya bersambung sanad. Dan kita kena tahu rawi yang dia ambil. Kalaulah dia sebut an fulan, dia sebut satu orang yang kita tak kenal fulan ni, hadis tak boleh jadi sahih. Ataupun dia sebut satu nama yang nama ni ulama hadis nak trace, tak boleh. Kadang-kadang dia trace ada nama tapi tak ada latar belakang. Kadang-kadang nama dia tu pun sendiri orang tak tahu dia yang mana satu. Dia panggil dalam bab ini, dia panggil majhul. Satu dia panggil majhulul hal, satu dia panggil majhulul ain. Majhulul hal yakni kita tak tahu latar rawi, nama tahu tapi tak tahu dia ni kuat ingatan ke, lemah ingatan ke, dia ni dipercayai ke, kurang dipercayai, kita tak tahu. Bila ulama-ulama hadis duk sebut tu dia tak boleh nak tahu, maka dia majhul.
Ada majhulul ain, orang tu sendiri kita tak tahu who he is. Jadi kita tak tahu. Juga hadis tidak boleh jadi sahih. Dia panggil jahalah, fihi jahalah ataupun fihi rawin majhul, padanya ada rawi yang majhul. Jadi rawi itu nak kena ketahui, kena tahu dia latar diri dia. Dia di persekitaran tabaqat yang keberapa, maksudnya dia di kurun berapa, tahun bila, siapa guru dia dan siapa anak murid dia, apa komentar orang tentang dia. Itu tujuan sanad. Sebab tu hak duk pergi berebut sanad tu, nama dia pun tak ada dalam senarai kitab Ibn Hajar, orang Melayu lah kan. Tetapi kalau orang tu sebut daripada satu orang, dia ataupun dia skip nama, dia patutnya ambil daripada rawi sekian, tapi dia skip nama rawi tu, dia sebut rawi yang seterusnya. Nama tok guru hak dia dengar tu dia tak habaq. Misalnya dia ambil daripada satu rawi guru dia, tapi dia segan nak sebut nama guru dia, dia sebut terus nama guru dia. Ada berapa keadaan kalau dia skip nama guru dia, kita akan tengok kadang-kadang tahun akan jadi jauh, tidak ada bukti dia jumpa dengan guru ni. Ulama hadis panggil bab ni, dia panggil inqita', terputus. Terputus tak boleh jadi hadis sahih. Kerana syarat hadis sahih itu mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Yang bersambung sanadnya daripada awal sehingga penyudah. Mattasala sanaduhu binaqlin, yang bersambung sanadnya dengan rawi binaqlin adil dan dhabit. Adil ni maksud salih, warak, tak bohong. Tapi ada orang tak bohong, otak tak kuat ingat. Satu lagi kena dhabit. Ramai orang soleh mengaji lupa. Ada orang yang tak lupa tapi tak soleh, dia boleh tipu fakta. Maka dia kena ada adil dan dhabit. Dua benda. Rawi kalau dia skip, kita akan tahu bahawasanya dia berbeza tahun, kita panggil terputus. Tapi kadang-kadang guru yang sezaman, guru dia ni ambil daripada si A, dia pun pernah jumpa si A juga, tapi hadis tu dia ambil daripada si B yang ambil daripada si A. Dia malas nak sebut nama si B tu, sebab panjang kan, dia terus sebut nama si A, dia skip nama guru seorang. Ada orang suka buat style ni, dan ramai. Bab ini dia namakan dengan, ni ilmu hadis sikit, bab ini dia namakan dengan tadlis. Tadlis maksud dia buang nama. Dia buang nama tu ada beberapa sebab. Kadang-kadang style, nak shortcut. Tapi kadang-kadang kerana dia tahu kalau dia sebut nama guru hak seorang ni, orang tak apa percaya. Ini bahaya. Ataupun dia rasa dia tak mau sebut kerana kawan yang dia nak sebut ni rasa macam kurang sikit standard dia dibandingkan hak seorang lagi ni. Kalau boleh dia nak macam berguru terus dengan hak seorang lagi ni, hak sezaman dengan dia juga. Tapi perbuatan ini bahaya, kerana nama orang yang dia skip ni, yang dia tadlis ni, yang dia pintas ni, dia pintas nama rawi itu, kemungkinan rawi itu tidak siqah. Lalu rawi itu menyediakan maklumat yang tak betul. Dia sebut nama guru dia, mungkin guru dia kata macam lain, dia sebut jadi macam lain. Maka tadlis adalah perbuatan yang salah. Di kalangan para rawi ada yang suka tadlis. Dia tu tak berbohong, tapi dia suka tadlis. Bila dia tadlis, kita tak mau pakai. Contohnya famousnya nama
Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ialah tokoh sirah. Ibnu Hisham banyak ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq terkenal dengan tadlis. Maka apa-apa saja yang Muhammad bin Ishaq riwayat an saja, tak kata haddasani, tak kata haddasana, riwayatnya disyaki. Pasal Muhammad bin Ishaq itu sendiri tidak dituduh pendusta, walaupun ada orang tuduh. Saya tahu ada orang akan sebut Imam Malik dan seumpamanya, tapi saya tak bermazhab tu. Muhammad bin Ishaq itu sendiri bolehlah untuk kita bergantung reliable kepada dia. Tetapi apabila dia skip nama, dia tadlis nama, dia pintas nama rawi, kadang-kadang rawi yang dia pintas dah masalah. Jadi kalau dia kata haddatsani, kita ambil. Tapi kalau dia kata an, kita tak ambil. Pasal an bermaksud daripada tu betul, daripada siapa? Macam kita baca hadis daripada Abu Hurairah, kita tak jumpa Abu Hurairah. Tapi of course sebelum tu mesti ada haddatsani daripada fulan menceritakan kepada fulan. Kes ini bila dia sebut an lain daripada sahabat. Kalau sebut an sedangkan mereka tak jumpa kalau dia sebut haddatsani menceritakan padaku sedangkan dia tak jumpa, hak tu pendusta. Depa tak boleh buat, siapa buat macam tu out. Tapi depa tak kata menceritakan padaku, dia kata daripada saja. Bila daripada, banyak andaian. Dia dengar sendiri boleh jadi, daripada saja pun boleh jadi, dia dengar daripada orang lain, tapi daripada kawan tu. Selain daripada sahabat Nabi, kalau buat benda ni tak boleh. Sebab kita nak kena tahu siapa rawi dia. Tadlis ni tak boleh. Tetapi kalau sahabat buat, dia panggil mursal, marasilus sahabah. Kalau sahabat buat tak apa. Pasal apa ada undang-undang berbeza? Kerana sahabat kalau dia pintas nama siapa pun, semuanya sahabat dan tidak ada rekod dusta. Selain daripada sahabat, selain lepas daripada tu, kalau dia pintas nama siapa-siapa pun, kemungkinan dusta tu ada kerana mereka bukan sahabat. Yang semua tak dusta ni adalah sahabat. Selain daripada sahabat, tabi'in, zaman tabi'in ke atba'ul tabi'in, semua ada para pendusta. Dan ada orang yang lemah ingatan. So an Abu Hurairah ni bab an lah. Dia panggil bab mu'an'anah, bab beran-an. Tentu kalau mengaji ilmu hadis, bab an-an ni pun 3 kuliah. Ni kita ngaji sikit-sikit lah. Okey. Kata Abu Hurairah daripada Nabi SAW, ma baina nafkhatain, saya demam. Ma baina nafkhatain arba'un. Di antara dua nafkhatain ni dua tiupan. Situ dia tulis apa? Tiupan. Nafkh wa nufikha fi sur, ditiup di dalam sur. Orang kita panggil sangka kala. Di antara dua nafkhatain, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua, kerana sebelum kiamat akan ada dua tiupan yang malaikat akan meniupnya. Arba'un, 40. 40 apa? Tak tahu dia kata 40 kan? Ditiup. Macam mana bunyi dia? Wallahu a'lam. Tak perlu buat kajian bunyi tu, tak payah. Ada orang kadang-kadang kan, dia sibuk buat, nak buat isu, ada orang fikir nak buat sangka kala pula. Dulu ada orang fikir nak buat Bahtera Nabi Nuh, nak naik sangka kala. Dari zaman sekarang kau buat sangka kala besar, pakai duk ramai pergi tawaf pula ke, tu tiup seorang sekali dapat berkat kan.
Kita tak disuruh buat kerja belak-belak. Soluk mulut boya, orang tak suruh buat kerja tu. Ada arba'un, 40. Qalu, mereka berkata, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, arba'una yauman, 40 hari ke? Qala abait, aku tak mau jawab. Qalu arba'una sanah, 40 tahun. Qala abait, aku tak mau jawab. Dia tulis itu apa? Abait itu dia tulis apa? Ha? Ha? Ha. Aba ni enggan. Maksud aku enggan jawab lah. Qalu arba'una syahra, 40 bulan. Qala abait, aku tak mau jawab. Aku enggan jawab. Sebab apa dia enggan jawab? Pasal dia tak tahu. Dia dengar hadis yang boleh kat dia tu 40. Dia nak pergi mereka satu sekali, tak payah, dia tak tahu. Dan ini benda yang baik dalam agama. Bila tak tahu, tak payah jawab. Kita nak mereka sendiri buat apa? Alif lam mim, kita tak tahu. Nabi tak apa, Tuhan pun tak apa. Alif lam mim, ada kata alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yang tu andaian lah. Tapi Nabi tak beritahu. Hang tahu kok mana? Kok kata tafsir Quran lain, dia ada isyarat dia, dia ada bahasa dia, ada boleh relate dengan kehidupan. Ni nak tafsir kok mana? Tak tahu. Bila kata 40, 40 boleh belaka. 40 hari, 40 tahun, 40 bulan boleh belaka. Cuma adakah keperluan kalau kita tak tahu 40 ni jadi masalah pada kita? Tak ada masalah. Saya sebut tuan-tuan satu lagi. Time ada sesuatu yang relatif. Einstein dulu dia cuba bahas benda ni. Orang tak boleh, macam mana nak cakap, masa ni tak sama. Masa awak dengan masa saya tak sama. 24 jam dia dengan 24 jam kita tak sama. Allah Azza wa Jal, dia menciptakan masa. Sebab tu saya sebut beberapa kali kuliah, ciptaan Tuhan yang paling hebat masa. Sebab tu Tuhan bersumpah dengan masa, wal asr wad duha wal fajr wal lail, demi waktu asar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu siang. Sebab apa? Masa hebat. Tuhan cipta masa dan dia ambil kita semua bubuh dalam sistem masa. Sebab tu kita ada tadi, tak saat, kemarin. Tuhan tak ada benda ni. Tuhan tidak terikat dengan masa. Pasal dia pencipta masa. Macam mana tak terikat dengan masa? Yang tu kita tak nak fikir zat dia. Sebab tu kita panggil Tuhan huwal awwal wal akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Dia satu titik tu, awal dan akhir. Bila dia bercakap tentang time, tentang masa, 1000 tahun, dia bercakap, dia merujuk kepada kita. Sebab tu Quran sebut alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari 1000 tahun kalau kamu kira. Tapi kita di akhirat, Tuhan tanya, kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Orang masuk neraka, na'udzubillah, berapa kamu duduk di atas muka bumi dulu? Kami duduk sehari ke setengah hari. Ahli neraka jawab, time di planet-planet lain tak sama, di galaksi lain tak sama. Dia anjal, dia fleksibel, dan dia juga sesuatu yang relatif, dia tak sama. Allah Azza wa Jal memanjangkan masa dan mengemendekkan masa menurut kehendak Tuhan. Sebab tu apabila nak kiamat, Tuhan kata apa? Nabi kata apa? Wa yataqarrabuz zaman, masa menjadi pendek.
Orang dulu fikir masa jadi pendek, dulu orang pergi naik unta, lah naik kapal terbang. Tapi no, masa jadi pendek. Time is shortened, accelerated. Masa menjadi pendek. Apa maksud masa menjadi pendek? Maksudnya masa pendek. Artinya orang dulu punya seminggu dengan orang lain punya seminggu tak sama. Seminggu mereka lebih panjang daripada seminggu kita. Walaupun pusingan jam sama. Dan kita feel, kita rasa benda tu. Baru Jumaat pula dah. Wa yataqarrabu zaman, masa menjadi pendek. Ingat hadis tentang Dajjal datang. Satu hari bagai setahun, satu hari bagai sebulan, satu hari bagai seminggu. Dalam hadis yang kita baca yang lepas. Oleh kerana itu Allah menguruskan masa. Maka mungkin kita tengok satu orang duduk di atas katil, dia sakit. Dia ni 5 tahun dah duduk sakit, lama, kesian, derita. Dia mungkin rasa 5 bulan ya. Ada orang mungkin sakit 2 minggu, Tuhan bagi dia rasa mungkin macam 2 tahun. Tuhan seksa dia. Maka jangan kita tanya, geng yang mati duduk dalam kubur lama, hak mati kemudian pendek kan? Nanya kena seksa lama, sementara nak tunggu kiamat. Tak. Masa di dalam percaturan Tuhan. This would be the best answer to those who questioning siapa, what is come before God. Apa yang datang sebelum Tuhan? Apa yang datang sebelum Tuhan? Tak ada sebelum Tuhan. Sebelum selepas ni kita. Tuhan tak ada sebelum selepas. Atheist dan agnostik, orang atheist ni tak percaya Tuhan, agnostik ni puak yang dia tak kata tak percaya, aku tak sure Tuhan ada ke tak. Atheist dia nafikan. Okey, dia orang fikir okey, kalau Tuhan ada sebelum Tuhan apa? Sebab dia fikir dalam kerangka time system, dalam kerangka kita, masa kita. Jadi dia rasa macam kita ada dulu, kemudian sebelum Tuhan ada, tak ada sebelum tu kita. Tuhan yang menciptakan sebelum dan selepas. Bagaimana, kaif, ini Allah Ta'ala, zatnya yang tidak dapat dijangkau oleh fikiran insan. Maka bila sebut 40, Pak Atih, tak ada masalah kita. Urusan Tuhan. Bismillah. Thumma yunzilullah. Sekejap saya nak buka kipas. Thumma yunzilullahu minas sama' ma'an fayanbutu kama yanbutul baqlu. Kemudian Allah menurunkan daripada langit hujan. Fayanbutu kama yanbutul baql, maka tumbuhlah manusia ini seperti mana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Habis dah tiup, manusia tumbuh. Tiupan yang pertama mati semua. Tiupan yang kedua tumbuh semua daripada kubur. Quran sebut, wa nufikha fis sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa-idza hum qiyamun yanzurun. Akan ditiup as-sur, sangkakala, maka matilah segala yang di langit dan yang di bumi. Bukan atas bumi yang mati. Di mana? Yang di langit sekali semua mati. Illa man syaa Allah, kecuali mereka sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada juga yang tak mati. Termasuk kawan yang
termasuk yang tiup tu sendiri lah, dia tak mati. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi sekali, maka manusia pun bangkit daripada kubur-kubur mereka menunggu pembalasan. Tiupan yang pertama mati, tiupan yang kedua hidup, dan kita juga, kita akan hidup. Lepas tiupan yang kedua, yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Bila ditiup yang kedua, Quran kata keluar habis daripada kubur. Bila keluar daripada kubur, tergesa-gesa seperti mana berhala-berhala yang mereka sembah dulu, duk tunduk dulu tak percaya, tunduk saja. Ni hari kiamat. Kemudian kata Abu Hurairah, walaisa minal insani syai'un illa yabla, tidak ada daripada insan sikit pun melainkan semuanya musnah. Tubuh insan semuanya musnah. Tubuh insan yang musnah ni maksudnya kita. Tapi ada juga insan yang tak musnah tubuh dia. Siapa dia? Para nabi tak musnah dalam kubur mereka. Mereka hidup dalam kubur mereka, yurzaqun, hayyun yurzaq, hidup para nabi dalam kubur mereka. Sebab itu wallahu taala alam, apabila orang Islam buka Mesir, mereka tengok satu jenazah yang dah beratus-ratus tahun, ribu tahun yang tak musnah, orang duk tengok, dikatakan jenazah Nabi, mayat apa tu, tubuh Nabi Daniel. Jadi orang masih elok. Bila hantar surat kepada Umar bin Khattab, Amr bin As hantar kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab suruh jenazah Daniel itu ditanamkan dan dibuat banyak belas kubur supaya orang tak tahu yang mana situ. Kau tidak duk pergi buat tok wali kat atas pula, terang mulut boya orang kerbat, tanda tu kubur Nabi. Sebab tu kubur para Nabi alaihi wassalatu wassalam, tak ada satu kubur pun yang kita pasti Nabi mana, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau dia pergi ke Mesir, dia nak tunjuk kubur Musa alaihi salam, tapi Nabi tak tunjuk, kita pun tak tahu di mana. Hak mana kita duk tengok dalam TV kata ni kubur Nabi ni, kubur Nabi ni, ini semua bukan pasti, orang kata. Macam saya cerita dulu kan, kubur Nabi Shu'aib umpamanya di Jordan, panjang. Kita heran takkan Nabi panjang kan? Orang bukan tahu, dia berkata ni cerita, ini ada kubur, pokok ni lah dulu Nabi Shu'aib duduk sandang nangis kaum dia, nasabah pokok tu baru berpuluh tahun, katalah 100 tahun, Nabi Shu'aib 1000 tahun jadi sungai. Pasal berkubur panjang sangat, tak tahu, dia kata orang tu kata kat sini, orang ni kata kat sini, orang kena kita tarik di panjang tu. Tak pasti. Ashabul Kahf tak pasti. Hai, orang duk pergi tengok di Jordan tu, kemungkinan Rom dekat dan semua kemungkinan. Ada lagi di Turki Ashabul Kahf, tempat Ashabul Kahfi nama dia. Tu saya kata, tuan-tuan pergi ke Urumqi, China, saya pergi ke China, Urumqi pun ada satu lagi Ashabul Kahf di China. Silap-silap dia pun duk minat macam-macam lah ni Nabi Mai lah apa, Gua Musang pula jadi Ashabul Kahf. Para Nabi tak musnah mayat, tak musnah. Jadi dia cakap ni, semua musnah ni dia cakap in general, adalah yang dikecualikan. Para syuhada tak musnah mayat mereka. Sebab itu kita tengok hadis Jabir, dia tengok bapak dia tak musnah.
Bila berlaku banjir besar pada zaman Muawiyah, tengok terkeluar daripada Uhud kaki Hamzah. Dia pernah tengok, oh dia kata ni kaki Hamzah, sahabat kenal. Dia bertanam semula, tak musnah. Hatta banjir beberapa kali di Uhud pun, mayat para sahabat yang Uhud masih lagi tak musnah. Sampai sekarang masih dengan darah-darah, tidak musnah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia tambah kata yang antara yang tak musnah ialah muazzin yang azan lillahi ta'ala, yang ikhlas dalam hidup dia, dia azan, mayat dia juga tak musnah. Yang ikhlas lah, termasuk syahadah. Bukan semua muazzin, ada orang azan kerana gaji, ada orang azan macam-macam kan. Dia cakap secara umum yang tidak musnah. Walaisa minal insan syai'un illa yabla, tidak ada sikit pun tubuh insan melainkan akan musnah, illa azaman wahida wa hiya ajbuz dzam, kecuali satu tulang, iaitu ajbuz dzam. Ajbuz dzambi, apa dia Indonesia tu terjemah buku dia? Dia kata apa? Ha? Tulang ekor. Ajbuz dzambi ni asalnya dia di hujung tulang belakang kita ni, kita tak ada ekor kan. Di hujung tulang belakang ni macam kan, kalau binatang dia akan sambung pergi jadi ekor. Hak ujung tu us macam ekor. Ujung tu, hak tu dia panggil ajbuz dzam. Yang ni Nabi kata tak musnah. Dalam ahli hadis sebut tulang hak ni halus sebesar biji sawi ya, yang tak musnah. Wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah. Daripada tulang itu macam dibangkitkan balik, ditarkibkan balik, disusunkan balik hamba itu, makhluk itu pada hari kiamat. Yang tu tak musnah. Pasal apa Tuhan kekalkan tulang tu? Wallahu ta'ala alam. Tuhan boleh buat balik manusia ni daripada tak ada, dia boleh buat bagi ada. Tulang tu tak ada pun dia boleh buat. Sebahagian para ulama hadis kata mungkin nak bagi satu syarat untuk alam malaikat, nak tahu mana hamba-hamba dia, di mana tempat mereka mati. Bukan untuk Allah Azza wa Jal. Orang kafir dulu tanya pada zaman wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Tuhan kata mereka buat contoh kepada kami, lupa tentang diri mereka sendiri, ciptaan diri mereka. Orang kafir itu tanya, siapa yang nak boleh hidupkan balik mayat-mayat ni apabila dia telah menjadi debu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya ialah dia yang menghidupkan manusia daripada awalnya lagi. Yang kali pertama hidup tanpa apa pun, dia boleh hidupkan. Takkan Allah Azza wa Jal tak boleh hidupkan setelah dah ada dah benda tu. Sebab tu orang heran, bila dia hidupkan kita, sama tak? Sama, sebiji. Mata, kalau mata kita warna biru balik lah. Kalau mata warna coklat balik lah. Kita akan hidup dan kita akan kenal. Kita akan kenal saudara kita. Kita tak sempat untuk bertegur siapa, betul, tapi kita kenal. Dan kita akan ingat, macam saya sebut, kita akan ingat semua. Saya kata dah, ahli syurga ingat buah yang dia makan dalam syurga. Kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali Allah bagi buah rezeki, dia kata, yang ni macam angkat dunia, yang ni macam rambutan.
Nampak sama pada rupa, tidak sama pada hakikat. Kalau manusia ingat buah yang dia makan di dunia, ingat. Isteri dia ingat tak? Anak dia ingat tak? Rumah dia ingat tak? Kawan nak buat nanya dia ingat tak? Kawan baik dia ingat tak? Dia ingat. Sebab itu sebahagian orang masuk syurga kerana orang saleh merupakan kawan dia baik. Orang saleh yang masuk tu dia kata, ya Allah, ada kawan aku tak masuk. Dia akan ingat. Allah Ta'ala kembalikan semua, sehingga Allah Ta'ala kembalikan balik jari-jari, ujung-ujung jari kita, Allah Ta'ala kembalikan sama. Bila Quran sebut ujung jari, orang tu heran, pasal apa orang buat ujung jari? Bal qadirina ala an nusawwiya banana. Depa heran, bolehkah Tuhan hidupkan balik? Bahkan Tuhan akan kembalikan balik hujung-hujung jari mereka. Dulu orang tak boleh nak faham ujung jari. Otak lagi payah daripada ujung jari. Ayahsabul insan an lan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Adakah manusia sangka bahawasanya kami tak boleh himpunkan balik tulang belulang dia? Bahkan kami berkemampuan untuk menghidupkan, mengembalikan semula hujung-hujung jarinya. Nampak macam hujung jari tak sama pula kan? Macam kita kata, hai, ingat aku tak boleh beli kereta, tayar dia pun aku boleh. Tayar macam kecil sangat, tapi hujung jari tak kecil. Sebab manusia ni walaupun macam mana muka rapat nak sama, nampak dua beradik kembar, tapi hujung jari tak sama. Sebab tu orang buat cop jari ni tak sama. Tuhan bangkitkan pada hari kiamat, Tuhan kata hujung jari tu main balik. Macam mana hujung jari dia di dunia, macam itulah dia di akhirat. Tak usah tanya hal lain lah. Telinga capang ke telinga pendek kan? Bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bangkit balik. Kita kenal ni mamat ni, kenal aku. Yang ni ambil duit, kata nak ni hutang belah. Yang ni aku penanya dia. Okay. Manusia kembali ingat. Manusia kembali ingat. Na'udzubillah. Hadis berikutnya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anhu, yakni wa an Abi Hurairah. Sekali lagi hadis dari Abu Hurairah. Qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddithul qaum ja'ahu a'rabi faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu qala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina arahu as-sa'il 'an as-sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhi'atil amanatu fantazir as-sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah, bainaman nabi fi majlis, ketika Nabi berada dalam satu majlis, yuhaddisul qaum, bercakap dengan orang. Nabi cakap, Nabi ceramah, Nabi duk cerita. Ja'ahu a'rabi, datang seorang a'rabi, bukan Arabi, a'rabi. A'rabi maksud orang Arab, orang Badawi. Nabi ni biasanya macam saya sebut, dia layan sikit orang Badui ni, benda yang dia tak layan orang biasa yang tak Badui. Badui kadang-kadang tanya soalan selekeh pun Nabi jawab.
Pasal dia punya level of thinking dia tu, tahap tu, jadi Nabi layan lah. Sebab tu kita tengok ada hadis kadang-kadang sahabat tanya Nabi, sahabat kata kami suka kalau Arab ni datang, orang Arab ni, kerana dia boleh tanya benda hak kami nak tanya tak boleh. Kalau dia tanya Nabi jawab. Kalau hak cerdik-cerdik mengaji lama ni tu tanya soalan bodoh, kita marah kan. Betul tak? Ngaji mesti tanya soalan standard sikit. Saya selalu tu siapa dalam kelas saya mesti kita beritahu buku sekian-sekian ni guna. Dia tanya, doktor nak beli di mana buku? Saya akan kata beli di kedai basikal. Buku beli kedai buku lah. Bila orang Arab ni dia mari jumpa Nabi SAW, dia tanya, kadang-kadang dia buat benda tak apa, dia kencing dalam masjid. Jadi kita tahu Nabi tak larang, bukan Nabi tak larang, Nabi panggil dia. Nabi panggil dia pasal zaman tu depa baru nak belajar, tuan-tuan. Hatta kita tengok dalam hadis yang bersin tu, sahabat Hashim, alhamdulillah, alaihi jawab. Pasal depa tuan-tuan lahir daripada kecil tu lah duk mengaji ni. Sahabat wahyu baru duk turun, depa baru masuk Islam, Nabi baru duk terang. Jadi ada ada yang mai apa? Mai semayang, sembang, cakap dengan member sebelah. Pasal Nabi berperingkat-peringkat, Nabi bentuk benda tu. Mai masuk masjid, dia memang tak pernah duk biasa tengok tempat kosong kencing. Masjid Nabi pula dia bukan ada kapet, dia tanah pasir. Sebab tu Nabi sujud, nampak apa? Penuh pasir di muka Nabi. Cuma Nabi tak gabuh macam kita. Jadi dia kencing, Nabi tak suruh dia apa bangkit nak halau dia kan. Kan Nabi suruh, innakum tub'asuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk mudahkan, bukan untuk payah kan. Ambil air, Nabi suruh ambil air, Nabi tuang. Nabi panggil dia, Nabi kata ini masjid bukan untuk tu, untuk li zikrillah, qiraatul salat wa qiraatul Quran, untuk ingat Allah, semayang, qiraatul Quran. Dia faham lah. Dia jenis otak yang tu je. Dia kata Allah marhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmatlah aku dengan Muhammad, kau jangan rahmat siapa-siapa, kami dua orang kan. Nabi kata jangan, kau sempitkan yang luas, rahmat Allah luas. Ha? Dia otak dia macam tu. Jadi Nabi dia doa untuk semua lah. Tapi dia tengok kawan lain tadi nak pukul dia kan. Dia kata, Allah marhamni wa Muhammad wa la tarham ma'na ahada. Ya Allah, rahmatkanlah aku dengan Muhammad, jangan kau rahmat siapa-siapa, kami dua orang. Ish. Nak kata pun badui. Badui di tanah Arab macam tu. Susah kira. Di Jordan ada lagi, sebagian negeri tak ada. Duduk di tengah padang pasir, kambing beribu-ribu. Mereka ada undang-undang mereka sendiri, berlaku pembunuhan, mereka settle sama-sama kabilah mereka. Pernah zaman saya lalu ada badui nak masuk pilihan raya, dia tengah padang pasir, masuk main pilihan raya, kalah kalah merajuk, bawa kambing bagi tempat Iraq. Badui, kita jangan main kemah depan kemah Mercedes tu. Dia tak boleh duduk dalam, melainkan duduk dalam kemah. Lah ada reti duduk dalam rumah sikit. Orang bina rumah kat dia, dia pasang kemah, rumah dia bubuh apa? Buah kambing, unta. Tu ada orang bubuh lembu dalam kondo. Badui buat dah sebelum kita buat. Ja'a Arabi, datang orang Arab. Faqala mata sa'ah, bila sa'ah, bila kiamat.
Famada Rasulullah yuhaddits. Rasulullah terus bercakap. Faqala ba'dul qaum, kata sebahagian kaum, kata sebahagian orang, sami'a maqal fakariha maqal. Nabi dengar dia cakap apa, tapi Nabi tak suka. Pasal apa Nabi tak suka? Wa qala ba'duhum bal lam yasma', bahkan dia tak dengar. Mungkin Nabi dengar, bukan mungkin Nabi, memang Nabi dengar, tapi Nabi nak didik dia satu benda. Tengah orang duk bercakap, tu salah duk tanya lagi. Tapi Nabi taklah kata kadang Nabi biar, Nabi buat macam tak peduli yang dia cakap. Ini pun ada adab juga. Bila kita mengaji, orang duk mengajar, jangan duk kalut lagi, bagi habis dulu. Bila orang kata okey boleh tanya, tanyalah kan. Jadi orang duk ajar tak habis, dia nak tanya hujung, tak faham ni. Nanti nak hak ujung ni nak terang tak habis lagi. Melainkan kontu dia ajar. Tapi tok guru pun kena bagi orang tanya lah. Tak boleh lah kata barang siapa banyak bertanya lemahlah imannya. Tak boleh lah. Dia bukan Nabi kan, semua perkataan dia wahyu, dia kena bagi orang tanya. Tapi yang pentingnya Nabi ajak satu adab, iaitu bila tengah orang duk mengajar, jangan duk tanya lagi. Hatta idza qada hadithah, sehingga apabila Nabi selesai hadis Nabi, cakap Nabi, qala aina arahu sa'il anis sa'ah. Nabi kita, mana yang kau tengok orang yang tanya tentang kiamat tadi? Qala ha ana ya Rasulullah. Ya saya wahai Rasulullah. Tu okey lah. Masa dulu awal dia tanya Nabi, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Tu Quran larang mereka. Nabi berkata, Quran suruh panggil Nabi ya Rasulullah. Tu salah panggil macam nama ya Muhammad. Bukan, maksudnya ada penghormatan ya Rasulullah. Qala fa idza dhi'atil amanah, Nabi kata apabila dihilangkan amanah, fantazris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Bila amanah dihilangkan, tunggulah kiamat. Qala kaifa idha'atuha, dia pandai dia tanya, macam mana hilangkan amanah ni? Tuan-tuan ingat orang Badui ni bukan semua tak pandai. Pandai. Dia bukan tak pandai, kadang-kadang cuma dia, saya ingat semua kaum yang dianggap kaum macam asli sikit ni, dia mungkin kerana environment yang mereka hidup, mereka fikir macam satu tu ya kan. Tapi bukan semua hak mereka fikir satu tu tak betul. Mereka pun tahu juga, mereka manusia. Cuma kadang-kadang kadar manusia tu yang matang dan tak matang tak sama. Manusia ni dimatangkan oleh environment, persekitaran dia. Sebab tu kita pergi luar negara, Al-Quran suruh kita berjalan, suruh kita pergi Mekah. Boleh lah buat haji di rumah kita pun, di kampung kita, kalau ikut Allah tu juga. Tapi tak boleh, kena pergi ke Mekah. Maka orang Islam ada pengalaman bermusafir, berjalan, tengok alam, tengok bangsa lain. Jangan duk tengok kita ya kan, tengok orang lain takbir, tengok orang lain semayang. Dan kita kena ambil pengalaman. Orang Melayu dia tak apa suka, sebahagian pengalaman ni ada yang suka lah. Dia pergi Mekah pun dia bawa tukang masak dengan belacan dia sekali. Dia kata aku kena makan. Padahal 2 hari makanlah makanan Arab ke apa, bagi rasa lain sikit. Lepas tu balik, sambung balik makan Melayu di Malaysia ni. Oh dia tak boleh lah, tak boleh. Aku tak makan Melayu, rasa macam takbir tu ihram tak betul. Jadi pengalaman manusia Badui ini macam tu. Ada orang cerita saya betul tak betul tau. Dia kata orang asli nak diselamatkan daripada banjir, dia naik helikopter, dia naik, dia marah, dia tu bodoh. Pasal apa ni kena? Orang duduk dalam panas, kipas duduk luar. Jadi tak tahu betul ke tak. Tapi kita kena nak Nabi menjawab persoalan yang ditanya kepada baginda berdasarkan kepada latar belakang penyoal. Sebab tu Nabi jawab soalan kadang-kadang berbeza-beza. Badui datang kat Nabi kata, ya Muhammad, ada wakil kau datang
bagi tahu bahawasanya kau kata kau rasul. Nabi kata Allah na'am ya. Dia tanya, siapa yang cipta langit dan bumi? Dia Nabi kata Allah. Siapa cipta bukit gunung ganang ni? Nabi kata Allah. Dengan nama Allah cipta langit bumi bukit buka gunung ganang, Allah ba'ath. Betul ke Allah hantar? Nabi kata Allahumma na'am ya. Bila tanya lagi, dia hak tu dia tahu bukit gunung ganang. Betul ke Allah tu kata suruh kami sembahyang 5 waktu? Betul Nabi kata. Nabi jawab 2-3 soalan, dia kata tak apa, aku nak balik ajak kaum kau masuk Islam. Ringkas je. Sebab Nabi punya ajaran dia jelas, dia beriman. Kalau Nabi kata kursus dulu ambil pendidikan kafar 5 tahun ke apa, lambat lah. Dia nak ajak kawan dia hafal yang ni dulu 20, yang ni 20. Bukan salah, tapi kita kadang-kadang terlalu skema kan? Skema sangat. Badui itu tak hafal sifat 20. Tapi kalau tanya Allah wujud, dia tahu. Dia tak kata Allah tak ada. Bukan menghafal, mengetahui. Kaifa idha'atuha, bagaimana dihilangkan amanah itu? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah. Apabila wusid ni diserahkan, diberikan, dihampar, sebab tu kita panggil wisadah, hamparan tu. Dilapik, diberi urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Ya? Maka tunggulah kiamat. Bagi urusan bukan pada ahlinya, semua banyaklah. Orang yang tak ada ilmu, kita bagi dia fatwa rosak. Dia pergi hafal 15 hadis, dia masuk dalam TV, dia kata aku hafal 15 hadis. Tengok aku nak fatwa. Hadis palsu, hadis apa, dia kebas habis. Dia kata adalah hadis, ada hadis tuan-tuan, ada hadis tuan-tuan. Ini yang pening yang pakai motivasi. Bukan kita anti motivasi, tapi dia kena tahu dia ada hak, tapi rights and limits. Dia mesti ada hak, tapi dia ada limit. Benda yang dia tak tahu, dia tak boleh kata. Dia buat hadis-hadis waktu zuhur masuk sekian, waktu zuhur sekian. Ini telah dilakukan oleh semua pemasuk-pemasuk hadis pada zaman dulu, dan dihukum oleh para imam. Sebahagiannya dihukum mati, walaupun niat mereka ikhlas. Kerana Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta kepada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Sebahagian mereka dusta dengan Nabi, buat hadis-hadis tentang fadilat surah-surah Quran. Niat dia nak suruh orang baca Quran, tapi dusta. Islam tak terima. Dan tanda akhir kiamat juga, Nabi SAW sebut dalam hadis, min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat, an yaltamisal ilm indal asaghir. Ilmu itu dicari, dan tanda kiamat orang cari ilmu daripada orang yang kecil-kecil. Orang yang kita from nowhere muncul, kemudian memberikan fatwa yang bukan dalam agama. Dalil dia, orang kita nak buat, mana boleh, tak boleh. Dan agama ini ada asas. Agama bila kita masuk atau benda penting, agama ni dia anti khurafat. Dia jernihkan otak kita daripada syirik. Syirik satu kebodohan, menganggap yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Syirik. Sebab tu teras agama tauhid. Lepas tu percaya yang karut-marut, agama buang, tangkal mangkal, man 'allaqa faqad kafar. Siapa yang gantung, maka dia kufur. Dia percaya tangkai ni kalau pakai nego laku. Tangkai ni kalau pakai setan tak mai. Dia kena bagi alasan pasal apa setan tak mai. Setan takut ke tangkai? Kau pasal apa?
Kalau dia kata dalam tangkai ni ada satu lagi setan yang lebih kuat daripada setan-setan yang lain, yang tu tak tahu lah kan. Masuk sewa setan gangster. Tapi kalau dia kata tangkai ni, ikat tangkai kuning, tak kena bala. Bala mai tak ada siapa yang boleh tolak bala Allah Ta'ala ya. Setan pun kena bala. Tiba-tiba kain kuning boleh. Tak, kita ikhtiar. Dia kata kita ikhtiar. Ikhtiar mesti ada alasan. Alasan dia apa? Adakah Tuhan telah bagi tahu di mana-mana tempat bahawasanya bila kita pakai kain kuning, maksudnya kita jadi sekian-sekian, Tuhan bagi tahu. Tu makan ubat lain. Makan ubat. Dia obey kepada universal law, undang-undang alam. Ubat masuk dalam badan, dia bertindak balas, benda boleh dipahami. Tak, benang hitam bala tak main, tak boleh dipahami. Padahal kita ambil benang hitam, cucuk terbakar, tak boleh fahami. Siapa masuk tangan dalam perut ayam, semua sel, kita tak boleh faham. Kok mana jadi sel? Sama juga siapa masuk tangan dalam mulut buaya, boleh manusia tu jadi hikmah ke apa, kita tak faham. Benda keajaiban ni Tuhan saja boleh bagi. Macam mana pula buaya boleh bagi? Kalau masuk dalam tangan dalam mulut buaya boleh jadi ajaib, terjun dengan kita sekali keluar kat perut buaya, kita satu badan jadi ajaib. Saya bukan komplain tak kira lah, mungkin orang kata macam-macam, tapi benda ni lama-lama jadi superstition, jadi karut-marut, khurafat masuk dalam kepala orang. Dan ini agama yang kita sedang menghadapi satu generasi baru, teknologi dan seumpamanya. Kita bawa benda yang karut-marut. Kalau dia kata masuk dalam mulut buaya ada enzim apa perut buaya, kulit jadi elok, hak tu mungkin kena tanya pakar saintis lah. Kena jangan pakar lah. Tak kalau setakat tangan masuk dalam mulut buaya, pegang ayak jadi ayak tawak. Saya ni ayak tak nak pegang kau ni, tawak ayak ni. Tawak lah, ayak masin laut lah. Jadi manusia, agama datang, dia buang khurafat ni. Kita mungkin fikir alas, bukan kita kata Nabi buat, yes, tapi atas apa dakwaan ini sehingga menyatakan seseorang itu mendapat hikmah dan keajaiban dengan buat masuk dalam tangan dalam mulut buaya. Melainkan dia kena bagi satu benda yang saintifik, yang kita boleh faham. Dia tak boleh kata tu makan madu badan jadi sihat, itu lain. Kawan kita jual apa nama, kasturi, misk, cium, dia kata boleh. Yang tu ada logik dia, benda yang tu kena saintis. Cium, benda masuk, dan ada rangsangan, ada sel dalam kepala, semua benda yang boleh ditafsirkan. Tapi kalau dia kata letak misk, pi menega, kaya, yang ni tak boleh. Toke kasturi pun belum cukup kaya. Macam orang pergi jual cincin, kan, pakai cincin ni abang, ini batu, sama dengan apa, seniman bujang lapuk yang batu tu kan, pakai yang ni, abang menega jadi kaya. Mamat kita boleh beli berapa ringgit, saya kesian sama abang, ambil 20 ringgit. Kita beli balik pasang, tengok kawan yang jual dengan janggut, bodoh kita. Kalau cincin tu ajaib dia dulu pakai, dia tak menega terpilih kaki lima tapi kaki lima tu. Saya tengok lah, saya tak tahu siapa, saya tengok sekaligus dalam internet ada orang ambil sanad boya apa. Boya ada sanad lah. Yaltamisul ilm inda as-saghir
maksudnya dicari ilmu daripada orang yang kedip. Dan dalam riwayat yang termasuk dalam bab ini ialah apabila diberikan amanah kepada yang tak layak, mereka yang tak layak menjadi pemerintah jadi pemerintah, mereka tak layak jadi guru, mereka yang tak layak, semua manusia bagi pada orang yang tak layak. Nabi sebut salah satu tanda kiamat, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Dikatakan benar orang yang bohong, dikatakan bohong orang yang benar. Dikatakan amanah orang yang khianat, dikatakan khianat orang yang amanah. Dan akan bercakap pada masa itu golongan ruwaibidah. Sahabat bertanya, wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah? Ruwaibidah tu apa wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tafihun nas yatakallam fi amril amah, manusia selekeh tapi cakap tentang urusan orang awam. Dia standard dia kecil lah, tapi dia bercakap isu-isu yang tak dicapai oleh akal dia, dan orang awam pun ikut dengar apa yang dia cakap. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Berikut merupakan antara sumber yang biasanya diperuntukkan kepada seorang yang menunaikan solat jenazah. Duit si mati, pihak masjid di qaryah si mati, ahli si mati, ahli keluarga si mati, tidak pasti. Duit si mati boleh digunakan untuk urusan jenazah, seperti kain kapan ya, bayar kepada orang yang gali liang, gali, kerana benda ni kena bayar. Kalau dia minta bayar lah, sebab dia menggunakan tenaga. Hak lain hutang-hutang dia satu hal, tapi yang membabitkan jenazah yang tu. Adapun bagi kepada orang yang nak semayang, tak boleh guna duit jenazah, duit mayat, termasuk duit si mati, dia tak termasuk. Tapi nanti orang semayang korang, tak apa. Tuan-tuan mati, tuan-tuan mahu berapa orang semayang? Cakap betul-betul. Nak kira lah. Kita tak kisah apa orang semayang. Kata kita mati, satu kampung tak semayang, siapa berdosa? Kita ke orang kampung? Kampung orang berdosa. Kalau 40 orang main semayang, semua duk harap satu kali takbir RM2.5, 4 kali RM10 pun tak edit. Kalau semua mai kerana lillahi ta'ala, dia doa dengan ikhlas, yang tu yang kita harap. Kemudian katakanlah ada orang ikhlas nak main semayang, orang katalah di pondok mana-mana dia ikhlas, tapi kawan nak main tak ada kereta, mereka budak-budak, mereka tu tahu semayang, nak main semayang lillah. Kawan kita seorang ada, dia kata ada budak-budak pun nak main semayang, kan boleh tu ambil duit minyak kita bagi, munasabah kita bagilah. Takkan mayat nak mangkit tolak kereta kat belakang pula kan kita yang tu. Tapi untuk satu pendapatan semayang mayat tak mungkin. Berapa peratusan keuntungan hasil jual beli yang dibenarkan oleh syarak? Tuan-tuan, syarak tak tetapkan, berdasarkan kepada banyak benda. Kadang-kadang benda tu model dia mungkin RM5, kayu kita pergi ambil RM5, tapi seni yang telah kita hasilkan mungkin nilainya RM100, kita jual RM105. Syarak tak tetapkan. Mungkin orang lain pula buat seni yang sama, dia lukis bunga yang sama, tapi seni dia lebih halus, harga dia lebih. Maka nilai harta ni
bukan saja harta dalam bentuk material, tapi dia termasuk juga harta yang membabitkan ilmu pengetahuan manusia. Sebab tu buku orang, apa orang, ada peraturan-peraturan yang kita tak boleh tiru, kita tak boleh apa. Walaupun zaman dulu tak ada, tapi dia harta intellectual, intellect property. Jadi benda ni dia ambil kira. Apakah hukum membaca Quran beramai-ramai? Boleh baca Quran beramai-ramai, terutama nak membetulkan dan seumpamanya. Ya tadarrasul Quran. Bolehkah kita memandulkan binatang peliharaan kita? Boleh sekiranya tidak menyeksa dia. Tidak menyeksa dia. Apakah hukum bertawassul dengan barang Nabi, antaranya tongkat, capal dan antara berkat logo capal? Logo capal yang dapat sembuhkan penyakit. Dia orang ni di Darul Hadis mana ni? Dia orang ni semua ni bisnes dalam benda ni. Saya sebut ada Anas, Ummu Salamah, mereka simpan rambut Nabi SAW. Ada mereka yang rendam rambut Nabi dan ada yang minum. Di kalangan salaf juga disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan seumpamanya. Tapi itu bukan mereka bertawassul dengan rambut tu, mereka keberkatan yang turun pada tubuh Nabi SAW masuk pada rambut Nabi. Logo, bila Nabi buat logo capal? Sebab itu bila berlebih-lebihan, Imam Syafi'i dia mengkritik pengikut mazhab Malik di Mesir, disebut oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam an-Nubala. Kerana apabila mereka berlebih-lebihan tentang Imam Malik, sehingga ambil kopiah Imam Malik diletakkan di hadapan untuk solat istisqa. Ni kalau tak logo pula duk pita wasul depan logo tu, lama-lama apa beza dengan berhala? Oh, bukan kita sembah ni, kita ambil berkat saja. Yang ni nak kita jauh dengan Tuhan, yang ni nak pergi dekat. Kalau nak tawasul sebut nama Nabi, cerita lain. Dengan berkat Rasulullah itu satu hal. Itu dibolehkan oleh sebahagian para sarjana. Tapi api tak logo. Orang musyrikin Mekah bila ditanya tentang hal, mereka kata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tak sembah berhala, kami nak bagi berhala dekatkan kami dengan Allah saja. Sekarang ni asal barang jadi duit, semua orang meniaga. Buat logo tu, buat logo ni. Nabi mai. Semua majlis kau ni dakwah Nabi mai, kau ni nak Nabi mai. Kat Malaysia Nabi kerap mai mana. Sampai ada member yang tak apa semangat nak pergi umrah, dia kata Nabi tak ada di Madinah, duk main Malaysia. Mengapa dalam Quran kadang-kadang Allah menggunakan kami? Kami ni kebesaran. Orang putih dia sama juga, dia we, queen untuk king. Dia kata dia tak ada lah beta. Pasal dia apa? Arab nahnu boleh bermaksud kami ramai, boleh bermaksud kami dengan kebesaran, aku dengan kebesaran. Aku dengan kebesaran. Saya ingat lagi Raja Jordan dulu, Hussein. Nahnu Hussein bin Talal, kami Hussein bin Talal. Dia seorang ya, tapi dia raja. Beta. Bagaimana untuk bezakan antara khurafat dan petua? Ada petua yang khurafat, yang tu. Ada petua yang tak khurafat. Petua ni asal bahasa Melayu, asal daripada fatwa. Fatwa. Khurafat, benda yang tak ada asas, kepercayaan tak ada asas. Katakanlah dia kata orang kena denggi pi minum sup ketam. Yang ni tak khurafat. Pasal mungkin betul tak betul satu hal, tapi penyakit dan minum
Ada hubungan yang boleh kita faham. Orang sakit sekian, petua dia pergi makan ubi sekian, boleh faham. Tapi dia kata kalau orang kena denggi, pi langkah kayu apa tau kan, ataupun pi langkah ketam. Tapi dia langkah. Yang ni khurafat kita. Pasal kita tak boleh nak fikir kok mana mai. Dulu saya buat satu contoh kan, antara nak faham antara saya kata dulu lama saya buat contoh nak faham, contoh yang simple. Ali Tantawi sebut dalam Ta'rif wa'am binil Islam. Kita sakit pergi ke doktor. Doktor, saya sakit demam. Doktor pun cek-cek. Dia bagi satu injection, kita balik ke bawah. Sebulan kemudian kita demam lagi, kita pergi. Tengok klinik tutup. Kalau doktor siapa tutup mah? Tak dengar cerita doktor ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, matilah. Kubur dia mana? Kubur dia belakang tu, ada nama dia. Kita pun pergi. Assalamualaikum doktor. Allah demam pula baru ni. Tolong bagi sembuh macam itu. Yang pertama dapat pahala usaha semua penyakit. Yang kedua boleh bawa syirik. Sebab dia tak tunduk kepada undang-undang alam yang boleh kita faham. Doktor duduk dalam kubur, kita duduk atas, pergi atas kubur dia boleh sembuh. Tak ada relation untuk kita kaitkan. Yang boleh buat begitu zat Allah Azza wa Jalla saja. Allah Azza wa Jalla. Orang demam, sakit, kita jampi bagi minum. Sakit, tubuh dia sakit, masuk ayak, mungkin beredak dengan darah dia apa semua, ada keberkatan ataupun ada ni, jauhi syaitan, nampak. Dan Nabi buat, asalnya Nabi buat. Orang jahat nak jadi baik, kita jampi. Nabi tak buat. Kalau Nabi boleh, Nabi buat dah. Nabi tak buat. Nabi terpaksa dakwah. Semua Nabi ada yang 1000 tahun kena dakwah. Tiba-tiba kita main duk himpun jual ayak nak bagi orang jadi baik. Ini tak dapat dipahami. Ada benda yang tak boleh dipahami, tapi ada dalil, tak apa. Seperti ain yang kita sebut dulu. Seperti ain. Benarkah Ibn Ishaq seorang Syiah? Saya tak tahu. Sebahagian orang tuduh dia Syiah. Saya tak tahu dan saya rasa mungkin kalau orang kata ada unsur tasyayyuh, wallahu ta'ala alam, mungkin. Tapi nak tuduh Syiah dalam erti kata Syiah Rafidhi yang keras, maka saya tak nampak. Imam Malik tak pernah kata dia Syiah. Cuma Imam Malik marah kat dia sebab dia kata dia tabib kepada Muwatta Imam Malik. Sebaik-baik orang yang agak sederhana dalam menilai Muhammad ibn Ishaq ialah Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Sebenarnya dalam Bukhari sendiri ada rawi-rawi yang Syiah ataupun tasyayyuh. 30 lebih, 38 saya ingat. Ada Aban bin Taghlib dan ramai lagi. Mereka yang memang Syiah. Ada di kalangan mereka yang keras mengkritik Uthman. Tapi Bukhari still ambil mereka sebagai rawi dia di atas beberapa alasan yang menunjukkan mereka tidak berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang bab cerita hadis ni, kena masuk kuliah hadis. Pergi ambil master di USM. Apa itu keberkatan? Bagaimana nak dapat keberkatan? Oh, yang ni panjang. Yang ni insya-Allah kuliah sekali lagi saya cakap. Wajarkah solat zuhur pada hari Jumaat bagi lelaki? Tuhan fardu satu hari 5 waktu ya. Kalau buat zuhur pula jadi 6. Pasal apa nak sembahyang zuhur? Manalah tahu kut tak sah sembahyang Jumaat tu. Pasal apa kut tak sah? Manalah tahu kut tu imam tu tak ambil wuduk ke dia sembahyang? Dia duk buat andai. Tuhan tidak menghukum kita dalam benda yang kita tak tahu. Kalau tu imam
berhadas besar pun dia naik baca khutbah, dan dia jadi imam, kita semayang di belakang dia, sah di sisi Tuhan. Kita tak tahu, takkan setiap kali semayang untuk imam. Tadi semayang boleh tak berkelahi untuk imam, berkelahi. Tapi andai pasal apa? Kut-kut tak sah, kut. Telah berlaku solat Jumaat pada zaman Nabi, dan Nabi tak pernah suruh sahabat untuk sembahyang zuhur. Saya seorang wanita yang bekerja, dan setiap kali hari Jumaat saya akan makan di kedai Melayu yang kebanyakannya pekerja adalah Muslim. Walaupun ketika itu solat Jumaat sedang dijalankan, pekerja Muslim lelaki tetap juga sibuk dengan urusan perniagaan mereka sehingga tamat solat Jumaat, iaitu jemaah lelaki daripada masjid. Apakah hukum saya makan di kedai? Makanan itu halal kalau dia halal, tetapi perbuatan mereka yang meniaga sedangkan mereka setelah azan kerja pada hari Jumaat ni, Tuhan tak larang. Tak ada nas Quran pun kata kena cuti hari Jumaat, tak ada. Saya dah abang itu. Bahkan nas Quran menunjukkan ada pekerjaan pada hari Jumaat. Sebab itu Allah kata, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila diseru pada hari Jumaat, nudiya untuk sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegera mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Pasal apa Tuhan kata tinggalkan jual beli? Sebab apa? Sebab ada orang berniaga lah hari tu. Kalau hari Jumaat memang hari tutup kedai, Quran tak bunyi dah benda tu. Tuhan kata keluarlah daripada rumah, jangan duduk tidur lah, kan? Dan Quran kata berhenti jual beli. Maka para fuqaha telah sebut boleh jual beli sehingga azan. Bukan azan yang pertama, azan masa khatib naik assalamualaikum, azan tu tak boleh jual beli. Kalau jual beli juga haram. Khilaf di kalangan para ulama, adakah dia haram saja bermaksud berdosa tapi jual beli itu sah, ataupun jual beli itu sah tapi haram? Maksud bila kita jual beli, transaksi itu sah, jadi milik kita, tapi perbuatan jual beli itu haram. Wallahu ta'ala alam, mungkin yang sahihnya transaksi itu sah lah, tapi perbuatan jual beli itu haram. Kalau kita walaupun perempuan, kita duk pergi beli, kita tahu sepatutnya dia kena pergi sembahyang Jumaat, kita duk pergi beli kat dia, kita macam bersekutu dengan perbuatan haram dia, dan kita juga haram. Melainkan jika peniaga tu wanita dia tak apa lah. Dah lepas. Bolehkah buat jamak kerana pergi tengok bola? Pasal apa? Boleh buat jamak pergi tengok bola, melainkan bola tu satu benda maksiat. Bola bukan satu maksiat. Bola satu permainan. Tu orang sepak bola tak mayang, itu kita tak tahulah, mungkin dia jamak, kan? Tapi tengok bola tu bukan satu maksiat, boleh. Jadi bila kita pergi tengok bola boleh jamak dan boleh qasan. Kerana musafir ni, dia tanya pasal apa ni? Jamak kerana musafir ke jamak kerana sibuk di padang? Kalau kita pergi tengok bola, katalah bola mula ke apa? Pukul 8 kita dah maghrib ke? Kalau kata dia start masa maghrib, kita kena semayang tak? Pasal tak ada benda yang terdesak. Pasal bola entertainment, maksudnya kita ada pilihan, tak sama dengan pergi periksa, tak sama dengan kita pergi cari rezeki. Kalau kita bertugas sebagai polis jaga trafik, boleh tak kita jamak semayang? Boleh.
Itu keperluan orang ramai. Bola tidak sampai ke peringkat itu. Maka kita solat di tepi kursi kita boleh solat. Tak payah orang tengok malu. Tak payah malu semayang. Orang Malaysia kadang-kadang memang dia pelik sikit. Ada orang kata 4 Nabi yang masih hidup. Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khidir dan Idris. Ini tidak benar. Para ulama telah jawab benda ni. Al-Imam Ibn Qayyim jawab panjang dalam Al-Manarul Munif tentang Khidir. Kalau Khidir masih hidup, banyaklah alasan-alasan yang sebut. Saya sebut satu. Kalau Khidir masih hidup, dia kena mai masa Nabi perang Badar, perang Uhud. Mana boleh duk pergi menyorok, pergi jumpa hantu apa, tak boleh. Kalau hantu boleh pergi jumpa Khidir, karut cerita Melayu kan. Nabi Khidir mesti dia datang. Nabi perlukan ketika Nabi dan pengikutnya diseksa di Mekah, takkan Nabi Khidir ada, Idris ada, Ilyas ada, mereka semua pergi belah tempat lain. Nabi Isa tak apa, dia angkat di sisi Tuhan. Nabi kata pada hari balik pada perang Tabuk, selepas daripada 100 selepas daripada 100 tahun pada tarikh Nabi kata tu, tak ada jiwa lagi yang hidup. Maksud semua sahabat mati. Last 110 sahabat mati. Abu Amir, Tufail bin Amr, yang last meninggal. Jadi benda ni lah menyebabkan orang duk buat dakwah jumpa Khidir. Kau ni kata dia jumpa ni nak ambil pokok, minta izin Nabi Ilyas, patut minta kepada Allah Ta'ala. Jika suami sudah ceraikan isteri dengan talak 3, ada tak cara untuk nikah semula selain dengan cara ex isteri itu perlu kahwin dan ditalak dahulu? Tak ada cara. Kalau dia telah ceraikan dengan talak 3, ada, nanti saya nak ulas. Kalau dia cerai talak 3, maksud dia dah cerai yang pertama, lepas tu dia rojok, lepas tu dia cerai yang kedua, dia rojok, dia cerai sekali lagi, tu cerai talak 3. Dia tak ada cara nak rojok, tak boleh dah, melainkan satu cara, kemungkinan untuk berlaku. Isteri dia ni, bekas isteri dia ni kahwin dengan orang lain. Kahwin saja tak memadai, mestilah berlakunya persetubuhan. Disebut, Nabi sebut, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatak, sehingga kau menikmati kemaluannya dan dia menikmati kemaluanmu. Maksudnya berlaku persetubuhan. Lepas pada tu, kawan suami ni yang kedua ni, dia cerai pula dengan isteri ni. Cerai pun tak boleh lagi, nak guna tunggu habis iddah dulu. Cerai hari ni tunggu habis iddah. Satu kali haid, dia khilaf, ada satu haid dengan suci. Abdul Karim Zaidan dan seumpamanya mentarjihkan tentang haid, 1 kali haid, 2 kali haid, 3 kali haid, haid yang keempat baru habis. Gaya nak habis dia rojok balik, aku rojok, gigit jari lagi. Tak boleh. Itu pun dia ada lagi, dia boleh rojok ada beberapa kali. Takkan boleh. Melainkan suami dia bagi 3 sekaligus. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Padahal talak tu yang pertama, tapi suami dia tunjuk gangster, marah gitu. Kenapa kau masuk sayur asam tanpa belacan? Jadi dia bagi 3 sekali. Dia bagi 3, khilaf ulama. Kalau tuan-tuan rujuk kes tu di Penang, talak je 3, kes dia macam tadi. Tapi kalau rujuk di Perlis, talak 1. Pasal atas qaul sebahagian daripada Hanabilah, termasuk
Ibnu Taimiyah rahimahullah, iaitu at-talaqul marratan, talak 2 kali. Talak yang pertama hang sebutlah berapa pun tetap sama. Aku talak kau 1000 talak, dia kira satu juga. Jumhur kata kalau 1000 itu 3, geram ni 37,816 kali aku talak. Dia marah semua bini dia. Kalau pergi tak boleh dia kata satu lah. Jadi kalau satu, dia lalui proses tadi boleh lah. Tengok di mana. Kalau isteri kata, abang telah talak saya 3, saya kira 3. Dah aku tolak hang 1. Tadi abang sebut 1000 tapi dia sebenarnya 1. Berbalah. Bila berbalah, kes diangkat kepada qadi. Maka qadi pemutus lah. Kalau qadi kata 3, 3. Kalau angkat pergi perlih, qadi kata 1, 1. Tapi kalau dua-dua mengaji, suami talak dia 3, isteri dia duk faham pun, talak 3 pun jadi 1 juga kalau pusingan yang pertama. Suami, kalau talak yang pertama, suami dia pun faham macam tu. So dia kata abang dah talak, yalah walaupun aku sebut 5, 6 pun talak pertama 1 juga. Dia pun faham macam tu. Dia pun tak angkat kes ni ke mahkamah. Mereka hanya faham antara mereka talak 1 telah berlaku, dan mereka maklumkan talak 1 tak ada apa. Mereka tak boleh habaq pergi kat atas tu, talak sebenarnya 3 tapi kami dua-dua, dia tak payah. Dia habaq kata talak 1 kerana dua-dua faham benda tu talak 1. Dua-dua faham talak 1. Tapi kalau seorang faham ni 3, seorang faham 1, qadi memutuskan keputusan. Qadi memutuskan keputusan. Apa perasaan doktor sebagai pengundi Matampau apabila Parlimen Matampau mengundi? Apa ni? Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu. Apa atas apa alasan tuan-tuan? Pertama, bila buat pilihan kecil tak ada pasal-pasal, duit tentu belanja, duit rakyat. Tentu dah. Belanja duit rakyat, takkan nak duit rakyat. Dan kalau macam tu senang, masuk belah raya rasa, tunggu 2-3 bulan, aku nak quit dah, keluar, hang masuk pula. Ingat main Gusti tu lah, hak duk main cuci tangan tu, keluar masuk. Lepas tu rakyat akan pi pula pada satu pilihan raya. Lepas tu pi pula non-stop election akan berlaku. Bukan masalah. Dan ini akan berlaku lagi lah. Dan ini adalah kali yang ketiga Matampau penanti kajang. Kalau wakil rakyat tu sakit sampai tak boleh khidmat, ada munasabah lah, ada surat doktor, ataupun didapati telah melakukan satu kecurangan yang tak dapat dimaafkan oleh masyarakat, tak apalah. Ini senang-senang main tukar masuk kos, dan tak ada kewibawaan. Kalau tanya saya tak setuju. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan? Soalan? Okey, last. Orang yang kalau dia buat orang yang kalau menang dapat bantuan ataupun dia boleh sebab orang lain dia boleh dikata yang saya maksudkan dia nak pada orang lain dihukum. Orang yang murtad khilaf, tapi kalau murtad itu dalam bentuk treason, dalam bentuk penderhakaan kepada masyarakat Islam, maka yang ni macam sepakat semua kata memang mati. banyak provokasi yang dalam keputusan kegaduhan satu Islam kafir. Contohnya bila dalam tulisan Allah berbicara dengan dalam salih, provokasi itu orang yang melakukan itu dia boleh menyebabkan satu darah. Semua orang tidak layak melakukan itu. Provokasi haram. Provokasi yang menyebabkan berlakunya mencetuskan pergaduhan kaum tanpa sebab haram.
Saya bagi tahu tuan-tuan, pertama, isu nama Allah ni malas nak cakap lah, tapi kita tak boleh serang gereja. Nabi larang, antara benda yang Nabi larang, membunuh. Dalam hadis Abu Daud, la taqtulul wildan wala ashabus sawami'. Dalam perang ni bagi arahan, jangan dalam tengah perang ni, jangan bunuh budak-budak dan jangan bunuh orang-orang yang sedang beribadat di rumah-rumah ibadat, termasuk churches, gereja, kuil, sinagog, tempat ibadat Yahudi, siapa saja tak boleh bunuh. Walaupun kalau logiknya mereka tu yang paling kufur sekali, tapi agama tak benarkan. They are protected by Islamic law. Mereka tak boleh dibunuh. Sebab apa? Sebab ini Islam menghadkan pergaduhan di medan saja. Orang yang ambil Molotov koktel ke apa, pergi baling di gereja, dia ingat dia dapat pahala, dia dapat dosa besar. Pasal pertama kita tak tahu siapa yang buat. Kita jangan main. Kita tak suka dulu ada apabila berlaku September 11, di barat ada orang pergi baling bom di masjid. Orang Islam kata apa siapa pula? Yang buat tu belum tentu orang main masjid. Kita tak dapat terima benda tu. Macam mana kita nak halalkan benda tu pada orang? Yang duk buat ni NGO yang buat ni, sebahagian saya tak tahulah siapa saja yang buat ni. Pok-pok ni memang kadang-kadang semayang pun tak apa-apa, saja je tunjuk lebih. Kalau dia orang semayang, dia tak buat. Kita tak buat benda ni. Kalau ada individu yang katakanlah salah menimbulkan provokasi tu, kerajaan tangkap orang tu lah. Mungkin saja orang lain, orang kita sendiri pergi gantung saja nak pergi orang bergaduh. Dan orang yang mengaji ni saya sebut jangan involve dengan benda ni. Tidak bernilai dan tidak mendatangkan pahala, mendatangkan dosa saja. Urusan tak bagi guna kalimah Allah, itu pun bukan nas agama, itu pandangan politik. Tak apalah, itu atas pentadbiran politik dia orang nak buat, tak apa. Tapi agama tak macam tu. Kita tak berjuang benda tu, dan kita tak pergi. Kita mengajak orang Kristian supaya mendengar Islam. Kita mengajak mereka supaya mendengar Islam. Jangan buat benda ni. Dan bila kita buat, dia rasa syok sendiri ya, dan memberikan image yang negatif dan ke arah mentalibankan negara ini. Mentalibankan negara ini. Kita tak mau robot patuh syariah, kita mau manusia patuh syariah. Robot patuh syariah kita programkan. Saya ada beza pandangan sikit. Saya tak tahu apa dia nak buat polis syariah, saya tak tahu apa dia maksud di mereka. Tapi saya kata kita tak perlu robot patuh syariah. Manusia patuh syariah kerana diprogramkan. Itu robot. Kita mau manusia akur syariah, kena kesedaran. Kena kesedaran. Cara dia yang berlaku hari ini, yang teruk, budak-budak lah apa teruk, bukan kerana Islam tak kuat, dakwah Islam tak kuat. TV ada, semua ada. Saya bukan ni nak berselawat-selawat lah, tapi manusia tak boleh selesai dengan selawat ni. Duduk berdiri selawat ni tak boleh selesai. Islam dengan kesedaran, dengan kesedaran. Ini new entertainment, ini satu hiburan baru. Syariah dipahami, syariah dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah.